UFM, info muzik terkini. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, masih lagi pagi. Ya, betul pagi. Kami berdua merupakan penyampai anda bagi pagi daripada pukul 11 sampai pukul berapa? 2 petang ini. Yes. Jadi pada pagi ni kami tak berdua lah. Kita ditemani. Yes, betul. Kita ditemani oleh seorang wanita. Tetamu cantik kamu. Tetamu kita hari ini. Yes. Jadi boleh kita kongsikan siapakah tetamu kita hari ini? Boleh perkenalkan nama. Terima kasih ni DJ Aiman dan Alia. Yeah. Saya nama saya Nur Haslinda binti Abdul Razak. Saya merupakan seorang berjawatan Ketua Penolong Pengarah di Jabatan Perhubungan Perusahaan Selangor. Okey, jabatan kita ni dia di bawah salah satu jabatan lah di bawah Kementerian Sumber Manusia lah. Selain daripada jabatan tenaga kerja yang biasa orang tahu tu, jabatan buruh tu. So kita salah satu kira adik-beradik kepada jabatan tenaga kerja lah. Jadi boleh Puan kongsikan tujuan Puan berada di UFM hari ni untuk kami untuk pendengar-pendengar kita ni. Okey. So hari ni saya nak kongsikanlah tugas-tugas kita di jabatan ni, di mana salah satu topik yang saya hendak saya berkatakan pada hari ini ialah berkenaan dengan jenis-jenis penamatan perkhidmatan. Jenis ni banyak tu. Ini satu orang kata knowledge yang baru. Yes. Kepada pendengar-pendengar kita juga kan. Untuk yang dah bekerja dan bakal bekerja. Yes, mungkin ini satu perkongsian yang barulah. Yes. Jadi kita dah tahu dah Puan ni sebenarnya daripada Jabatan Perhubungan Perusahaan Selangor. Okey, jadi kita nak tanyalah kan. Sebenarnya apakah maksud representasi pemulihan kerja dekat di bawah Seksyen 20/1 Akta Perhubungan Perusahaan. Macam saya tahu dah. Sebenarnya saya belajar. Okey, paling dah. Okeylah kita ni jawab soalan tu. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan representasi pemulihan kerja ni, ataupun dalam bahasa Inggerisnya atau reinstatement lah. Maksudnya di mana bila seseorang itu telah ditamatkan kerja, di mana beliau menganggap pemecatan kerja adalah tanpa sebab dan alasan yang munasabah, without fair and unjust dismissal lah dalam bahasa Inggerisnya, di mana pekerja tersebut boleh mengemukakan representasi secara bertulis kepada Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan. Di mana permohonan ini dibuat adalah untuk dipulihkan kembali ke jawatan asal tanpa hilang sebarang kekananan. Maksudnya kalau kata dia seorang senior manager di situ dan telah dibuang kerja, so dia nak balik kerja dia sebagai senior manager tu, boleh. Dia tak boleh kerja yang jawatan yang lain lah. Dia kekal lah dia punya jawatan tu. Dia kekal jawatan. Dan dia boleh filekan di Jabatan Perhubungan Perusahaan yang terdekat lah dengan tempat kerjanya, di mana beliau dipecat lah. Dan mesti dibuat dalam tempoh 60 hari dari tarikh pemecatan kerja. Tetapi ada juga di mana pekerja ni dia diberhentikan 24 hours. Di 24 hours dan dalam tempoh di mana dia tapi dalam masih 24 hours di mana dia dibayar gaji ganti notis lah. Gaji notis itu, tapi dia boleh terus filekan pemecatan ni ke jabatan kami. Jabatan perusahaan. Ya. Jadi yang penting sebelum dalam tempoh 60 hari 60 lah. Ya. Kalau lebih tak boleh lah kiranya kalau 60. Memang tak boleh, sebab memang 60 hari ni memang satu kriteria penting lah dalam kita punya ni. Dia berbanding dengan jabatan buruh lah. Jabatan buruh dia ada 6 tahun. Kita 60 hari saja. Kalau dah terlebih tu dah tak boleh lagi. Okay. So kena ambil take note lah siapa-siapa yang kehilangan pekerjaan, yang ingin merasakan dirinya dibuang tanpa adil oleh pihak majikan, boleh datang ke jabatan kami. Tanpa adil, tanpa sebab. Sebab ramai sekarang ni pun ada kes macam ni kan. So it's a good new knowledge lah kepada mereka semua. Jadi sebelum tu lah kita proceed soalan seterusnya kan. Kita nak tanya, jadi dalam tempoh selepas PKP ni banyak kes kita dengar kena buang
buang kerja tanpa notis. Jadi dalam masa yang terdekat ni Puan ada dapat banyaklah aduan ataupun ialah orang yang kena buang kerja macam mana? Ya Puan, memang tiap hari memang ada saja kita terima representasi lah, representasi kes daripada pihak pekerja yang telah dan ada juga yang datang untuk mendapatkan khidmat nasihat lah sebelum dia memfailkan kes. So tahun ni berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya memang kes tu meningkat lah secara mendadak lah. Tahun ni saja mesti banyak kan? Mesti banyak. Maksudnya kalau kita selalunya setakat bulan Oktober ni selalunya kita tak adalah sampai sebanyak ni. Ni kira macam dah melebihi daripada setahun yang lalu punya. Yang lalu lah. Maknanya kita boleh nampaklah trend pembuangan kerja tu dah semakin tinggi lah. Tapi nak macam mana dengan ekonomi sekarang kan? Dalam pandemik COVID-19. Okey, kita proceed ke soalan nombor 2 ya Puan. Boleh tak macam Puan terangkan apakah jenis-jenis penamatan perkhidmatan yang ada kat Jabatan Perhubungan Perusahaan Selangor ni? Okey. Penamatan ni ada 7 jenis lah kesemuanya dan yang kita boleh kategorikan kepada 2 lah. Satu, penamatan kerja secara langsung dan juga secara tidak langsung lah. Okey, yang langsungnya kita boleh namakan sebagai termination simpliciter ataupun pemecatan mudah. Okey, prestasi yang kedua, prestasi kerja yang tidak memuaskan. Ketiga, pengenepian pekerja ataupun dalam bahasa Inggerisnya retrenchment. Kontrak bertempoh tetap. Okey. Dan nombor 5, pekerja masih dalam tempoh percubaan, probational lah, maksudnya dia dalam probational dan ditamatkan. Dan yang tidak langsung ada 2, iaitu pembuangan secara terancang ataupun constructive dismissal dalam bahasa Inggeris, dan peletakan jawatan secara paksaan ataupun forced resignation. Tapi untuk hari ini kita bincang untuk 4 penamatan sajalah, 4 jenis sajalah, sebab kalau nak semua tu memang tak cukuplah masa ini kan. So hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan satu, termination simpliciter, prestasi kerja tidak memuaskan, retrenchment ataupun pengenepian pekerja, dan yang terakhir adalah peletakan jawatan secara paksa. Okey, ni adalah lagi lebih mendalam nanti kita akan tanya soalan dia. Dia punya jenis-jenis pun dah banyak dah, Aiman. Dia macam belajar fakta-fakta penting ni kan. Dah tentu puannya seorang yang berpengalaman. Kalau kita dah tak ingat dah jenis-jenis ni. Of course lah, kerja kerajaan kenalah tahu semua. Jadi jawab orang ramai ni. Yes, betul. Kita kena ada ni lah kan. Yes. Jadi macam tadi Puan dah terangkan, kongsikan sedikit berkenaan dengan termination simpliciter tu. Jadi boleh Tuan saya dah confused lah. Maaf ya. Okey, jadi boleh Puan terangkan jenis penamatan perkhidmatan secara mudah. Okey. Termination simpliciter ataupun pencatatan mudah ini berlaku apabila penamatan perkhidmatan yang dilakukan adalah semata-mata berpandukan kontrak perkhidmatan yang telah dipersetujui oleh kedua belah pihak lah. Memang dalam satu kontrak tu memang ada dia klausa lah, klausa berkenaan dengan termination ni mesti ada dalam satu kontrak tu. So dalam tu akan ditulis lah berapa lama notis yang perlu diberikan oleh kedua-dua pihak sama ada pekerja ataupun majikan lah sekiranya ingin menamatkan pekerjaan tu lah. Okay. So tetapi dia tak boleh sewenang-wenangnya, tak boleh orang kata simple just guna yang clause tu sahaja. Kita bincangkan berkenaan dengan ciri-ciri. Yang pertamanya adalah memberi tempoh notis. Kaedah penamatan ini adalah dengan cara majikan mengeluarkan surat penamatan perkhidmatan berpandukan tempoh notis seperti mana termaktub dalam kontrak perkhidmatan. Maksudnya dia ikut betul-betul dalam yang kontrak tu. Okay? Yang ciri dia lah. Dan yang kedua, penamatan ini adalah dengan cara majikan menamatkan perkhidmatan pekerja dengan serta-merta 24 hours atau sebelum tamatnya tempoh notis, majikan membayar gaji ganti notis. So dia tak perlu kerja sampai habis tempoh. Dia just bayar ikut notis tu lah. Kalau kata 1 bulan, dia bayar 1 bulan gaji. Okay, itu yang kedua. So yang terakhir adalah tiada alasan diberikan. Maksudnya penamatan ini sekarang contohnya macam anda dibentikan kerja serta-merta. Macam tu saja, tanpa alasan, tanpa sebab. Jadi memang tak boleh lah kita anggap sebagai pemecatan mudah ni memang menyalahi undang-undang lah. Ya.
dan boleh inilah kalau kata pekerja tu menerima pemberitaan secara begitu, boleh memfailkan ke jabatan kami. Kayaknya kalau contoh tiba-tiba dia adalah simpunan ni dia dibuang kerja secara mengejut, kita boleh report kepada. Ya, boleh. Faham. Kayaknya ni adalah maksud termination simpliciter. Jadi sebenarnya adalah kes yang dibuang tanpa sebab ni lah. Ya, banyak. Jadi antara tiga-tiga ni, tiga-tiga sini mana yang paling banyak sekali yang orang majikan-majikan gunakan, sama ada bayaran gaji ganti, notis ke? Okey. Dia orang kata lebih kurang lah. Ada yang memang ikut notis, maksudnya dia bagi ikut notis. Tetapi selalunya untuk yang bayaran gaji notis tu, selalunya bila majikan dah terpaksa dah. Memang dah, dia pun nak kasihan kepada pekerja tu, nak bagi peluang kepada pekerja tu untuk mencari kerja, mencari kerja lain. So dia bagi yang kedua tu lah, maknanya dia bagi gaji dan dia lepaskan pekerja tu. Okey. Jadi termination simpliciter ni diterima pakai ke dalam undang-undang perburuhan sebenarnya? Tidaklah, sebab kena sekiranya majikan ingin memberhentikan seorang pekerja, mestilah memberitahu alasan pemberhentian lah. Tak kisahlah sama ada alasan berkenaan dengan prestasi ke, kesalahan salah laku ke, prestasi kewangan syarikat terjejas ke, kena bagi tahu lah. Kena ada alasan kena lah. ada alasan lah. Tak boleh lah simple, saya tak suka kamu. Mungkin lah kan. Okay, kita ada lagi banyak soalan, tapi sebelum tu kita nak rest dulu, nak berehat dulu, kita nak berhibur dengan lagu dulu. Jadi teruskan setia bersama dengan UFM, Info Muzik Terkini. UFM 93.6, Info Muzik Terkini. Ya, kita masih lagi dalam topik yang sama, perbincangan yang sama, iaitu daripada Jabatan Perhubungan Perusahaan Selangor. Ya. Daripada tadi saya tersasul Aiman. Okey. Jadi kita bersama dengan Puan Linda hari ini. Puan Linda nak terangkan pasal penamatan kan. Jadi kita nak teruskan lagi Puan Linda dengan soalan yang seterusnya. Boleh tak Puan Linda terangkan jenis penamatan perkhidmatan akibat daripada prestasi kerja yang tidak memuaskan? Okey, penamatan perkhidmatan akibat prestasi yang tidak memuaskannya adalah seperti contoh dia lah tidak mencapai sasaran jualan, atau tidak melaksanakan tugasan yang tercatat di dalam kontrak perkhidmatan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Sebelum penamatan dibuat lah, benda ni boleh, tetapi sebelum nak buat sesuatu penamatan tu, pekerja tu kenalah majikan perlu melaksanakan sesuatu perkara lah antaranya pekerja tu perlu dimaklumkan mengenai sasaran atau tahap prestasi yang perlu dicapai dari masa ke semasa secara bertulis. Tak boleh lah simply you tak capai, kita pun tak tahu capai apa kan. Dia tak boleh cakap dengan lisan, kena ada bukti lah. Kena ada bukti lah. You telah ni, contohnya salesman lah. So bagi tahu tak capai, contoh dia ada target kan, contoh 30,000 sebulan. So you tak capai, sila ambil tindakan apa-apalah proaktif kan untuk ni. Dan juga majikan perlu membuat penilaian prestasi lah, pemantauan, kaunseling, teguran, peringatan, amaran secara bertulis. Tak boleh orang kata terus ni lah. Kenalah kan guide lah juga orang tu. Maksudnya kalau apa masalah-masalah yang terdapat yang tak boleh nak capai kan. Dan pekerja tersebut perlu diberikan peluang untuk bagi prestasi lah. Maksudnya walaupun tu kita kena bagi peluang lah kan. Takkanlah salah sekali nak buang terus kan. Dan tempoh masa yang diberikan untuk baiki tu adakah munasabah ataupun tak lah. Maksudnya janganlah kata berapa kali, contoh kita bagi sekali ataupun 3 kali ke kan. Dengan sekali dia dah cuba tu tak boleh tu terus kita ni. Kita nak buang dia kan. Bagi tempoh yang logik lah. Kan.
Kalau kata market penjualan apa contoh. Apa-apalah maknanya yang orang kata sekarang ni kurang dia punya tu, dan kita nak paksa. Bukanlah maksudnya nak push juga, dengan nak cepat. Nak suruh orang tu jual benda tu memang yang benda yang susah lah kan. keadaan sekarang ni kita tahu. Tengok ya, keadaan betul. dan juga tengok ni lah macam mana kan, pengalaman orang tu apa semua kan. Okey. Dan okey, cara untuk mengatasi ni adalah majikan perlulah tunjukkan surat tunjuk sebab lah. Maksudnya kenapa prestasi beliau menurun lah okey. Dan kita kena pasti juga punca prestasi itu merosot disebabkan oleh apa. Sama ada disebabkan oleh kelemahan pekerja itu sendiri ataupun kelemahan majikan. Ni bahagian Jabatan Perhubungan Perusahaan Selangor kena kaji lah bahagian ni. Ya betul. Okey, contohnya macam kelemahan pekerja tu, contohnya pekerja tu memang dia mengalami masalah kesihatan ke, ataupun pengakuan dia macam mana, sama ada dia kata betul memang dia memang tak capai, memang salah dia lah, ataupun dia pun ada masalah kedatangan lambat ke apa ke, ataupun kelemahan tu dari segi majikan pula kita tengok dari segi sama ada terdapat recruitment problem, iaitu orang yang dia pilih tu tidak berkelayakan pun terhadap jawatan. Contohnya orang tu jawatan dia sebagai sales, tapi dia ambil daripada tak ada latar belakang, ijazah sumber manusia ke contoh tak kenalah tak ada latar belakang lah. At least kena ambil marketing ke apa ke kan. Okey, ataupun management problem. Okey, contohnya tiada kemudahan dan peralatan yang cukup, tiada staff ataupun kekurangan staff lah. Maksudnya contohnya untuk untuk buat sales tu perlukan telefon, laptop ke apa kan, kenderaan ke, kena provide lah benda tu. Ataupun kalau kata kat kenderaan pun kena bagi claim untuk mileage ke, untuk menaikkan lagi jualan tu lah. Okey, sasaran jualan tu. Ataupun training problem, tiada latihan dia diberikan. Maksudnya just terus mula kerja. Kenalah training dulu produk ni pasal apa semua kan. So diorang at least diorang memahami nak cerita ke dekat customer tu kan. Kenalah tahu kan ilmu dia semua tu. Ya betul. Jadi bagaimana pula kalau dengan mungkin pekerja tu dia bukan dalam dia ada masalah ni lah, recruitment problem tu, iaitu yang macam tak ada latar belakang tadi macam puan cakap kan. Tapi dia diberi training. Tu macam mungkin tu lah bagaimana? sebab kadang-kadang ya betul-betul, sebab kalau kita tengok sekarang ni pun trend sekarang tak kena tak pun semua orang kata yang kerja yang jawatan related tu kan. ijazah dia adalah yang ni lah. Cuma saya bagi tahu tadi lah, salah satu kelemahan majikan lah. Tetapi macam yang Puan Alia cakap itu, memang betul lah. Maksudnya kadang-kadang orang ni bidang dia lain, tapi bila kita train dia dan dia dah ni dan dia dah mahir, so dia pun boleh buatlah kompeten lah untuk buat suatu pekerjaan tu. So tak ada masalah lah sebenarnya. Jadi kalau macam kelemahan majikan yang macam tiga-tiga yang puan senaraikan tadi tu, jadi maknanya boleh teruskan ke pekerja tu majikan tu berhentikan bekerjanya ataupun tak boleh? Kita patutnya majikan kita tak boleh nak orang kata ni lah. Maksudnya kita kena kaji kaji semua benda ni lah. Maksudnya dari segi apa-apa kalau kata sepatutnya lah. Tetapi walaupun kita cakap macam ni, majikan still juga buang kalau dia rasa buang kerana prestasi apa semua kan. So kita di pihak kami lah, jabatan lah akan tengok benda ni lah. Maksudnya apakah kriteria-kriteria yang kita boleh katakan pembuangan tu tidak adil dan munasabah lah. Okey, jadi tadi kita dah tahu dah sedikit. Kita nak tahu pula berkenaan dengan jenis penamatan perkhidmatan atas sebab pengenepian pekerja ataupun retrenchment. Okey, kalau macam tu puan terangkan yang itu pula. Retrenchment ni dia maksud dia adalah penamatan perkhidmatan atas alasan lebihan pekerja. Redundancy lah dia panggil. Dan tidak termasuk penamatan kontrak perkhidmatan atas sebab-sebab lain. Dia berbeza dengan termination yang tadi tu. Sebab dia dibuang tu kerana prestasi prestasi tu sebab orang tu. Tapi yang ni adalah berkenaan dengan syarikat tu. Syarikat sendiri yang salah. Ni syarikat, bukan syarikat yang salah. Kiranya maksudnya syarikat mengalami masalah. So dia nak buang pekerja lah. So pekerja tu boleh datang ke pejabat kami untuk
sekiranya merasakan rindan pengenepian yang majikan buat tu tak adil lah, sebab walaupun cakap macam tu, walaupun ada orang kata masalah kewangan, tetapi ada kriteria-kriteria yang perlu majikan buat sebelum nak buang lah sebab saya baca situasi yang membolehkan majikan melaksanakan pengenepian ni adalah, yang pertamanya adalah restructuring lah. Maksudnya kalau kata memang company tu ada masalah kewangan dan perlu membuat satu restructuring dan dia kena buat benda ni, so kita consider lah benda ni okey, ataupun downsizing, okey, ataupun outsourcing, ataupun merging, maknanya daripada 2 jadi 1, okey, ataupun take over, okey, daripada syarikat yang B, A yang ambil syarikat B. So bila ada ambil alih tu, mestilah pekerja yang A ni akan masuk dalam kat B. Jadi B tu ada lebihan lah. Itulah maksud dia. Ataupun relocation. Maksudnya mungkin daripada premis yang besar kepada premis kecil. Ataupun daripada MUA, contoh MUA ke Johor Bahru yang besar. Jadi relocate perlukan terpaksa buang pekerja lah. Okay. Ataupun change of technology. Kan teknologi kan lagi memudahkan, tak perlukan labor cost lah. Jadi terpaksa kita buang lah. Ataupun penutupan operasi ataupun closure, ataupun yang last sekali adalah winding up lah. Memang syarikat dah memang gulung lah. Pertama lah memang dah tak ada itu langsung. Memang tak boleh nak buat apalah kalau macam tu. Alam lah itu. Ni antara tindakan pengenepian pekerja lah. Contoh-contoh yang puan bagi tadi. Ya, betul. So kalau kita tahu pasal tindakan pengenepian, macam mana kita nak langkah untuk mengelak daripada berlakunya pengenepian pekerja ni, puan? Kalau kata jenis-jenis penamatan ni yang paling banyak sekarang. Kalau kita tengok trend sekarang lah, sebab pandemik COVID-19 memang kebanyakan yang datang kat kita memang pasal ni. Sebab dia kata mesti salah satu dia punya ayat tu sebab COVID-19. So kita faham lah. So di antara langkah-langkah yang boleh diambil lah sebelum nak buat retrenchment ni, yang pertama adalah menghadkan atau membekukan pengambilan pekerja baru. Kecuali untuk bidang kritikal lah. Contohnya ialah stop dululah yang baru tu. Kita kekalkan yang lama. Kecuali bidang tu memang kritikal sangat. Contohnya perlukan orang macam AVP, Vice President, yang besar-besar jawatan yang memang online tak boleh nak tu. So memang boleh. Okay. Ataupun dan yang kedua, menghadkan kerja lebih masa. Contohnya sebelum tu syarikat tu ada buat kerja lebih masa, buat OT. Pekerja ada buat OT, so kena hadkan lah. So tutup dulu yang tu supaya kita boleh bayar safe kat situ lah. Boleh bayar gaji asas pun jadilah daripada bayar yang tu. Okay. Dan yang ketiga, mengurangkan waktu kerja harian. Contohnya daripada 5 hari dalam seminggu, kita kurangkan kepada 3 hari. Nak ni kan sebab mungkin permintaan tu pun kurang. Okay. Dan mengadakan program latihan semula kepada pekerja lah. Okay. Maksudnya mengadakan program latihan semula ni kiranya dia training balik kan? Kita retrain balik lah. Mungkin kita contohnya pekerja tu dia kita dah buang untuk yang jawatan tu. Okay? So yang ada tu kita kena train untuk yang dia multitask lah. Sebab kita nak kecilkan. Yes. Nak kurangkan. So kena tahu semualah. Ya, betul. Ataupun melaksanakan pengurangan kos yang boleh dikawal dan pembelanjaan tidak perlulah. Apa-apa sajalah. Macam biasa lah kan. Contoh elektrik ke mungkin kita dia kena juga dengan kurangkan waktu kerja harian lah. Kalau tak ada orang bekerja dekat office, kena save lah tu. Kuranglah kos-kos tu. Betul. Ataupun mengurangkan gaji lah pekerja secara adil lah pada semua peringkat selepas mendapat persetujuan pekerja atau kesihatan sekerja lah. Yang ni kena dapatkan persetujuan lah, persetujuan lah. Tak boleh simply kita nak cut tiba-tiba. Kena dapat persetujuan dulu. So dan yang terakhir adalah melaksanakan pemberhentian pekerja secara sementara lah. Lay off lah dalam tempoh penutupan sementara dengan menawarkan upah yang berpatutan
dan membantu pekerja mendapatkan kerja di tempat lain dengan persetujuan pekerja atau kesatuan sekerja sehingga operasi dapat diteruskan semula lah. Untuk sekejap, tapi kita bayar gaji minimum adalah gaji untuk adalah mereka. berapa, tapi dia orang boleh buat kerja tempat lain. Faham. Sementara waktu kita tengah tutup, maksudnya syarikat tu tutup. Jadi kalau macam Puan Wawa tadi ada cakap kita boleh offer pihak jabatan Puan ada juga bagi macam nasihatkan majikan. Macam awal boleh kalau majikan nak ambil keputusan untuk memberhentikan perkhidmatan pekerja, pihak jabatan Puan ada tak offerkan untuk beri nasihat dahulu dekat pihak majikan tu ataupun bagaimana? Selalunya majikan akan kontak kita lah ataupun datang sendiri ke pejabat kita minta khidmat nasihat lah berkenaan dengan tindak-tindakan yang perlu diambil lah sebelum pembuangan dibuat lah, sebab diorang pun tak nak orang kata jadi besarkan isu ni. Isu ni akan pekerja akan datang filekan kes, so dia tak nak benda-benda tu. Majikan memang, dan pekerja pun sama, bukan majikan saja, pekerja pun, so dia tak nak dia pun nak tahu apakah tindakan majikan buat terhadap dia ni betul ke tak. So dia akan kontak dulu lah. Dia kontak ataupun datang hadir sendiri, sebab kita memang ada tiap-tiap hari memang ada pegawai yang bertugas lah, dan di telefon dan juga di kaunter lah, boleh tanyalah terus kepada kita. Faham? Okey. Jadi kita berehat dahulu. Bersama dengan, nak berhibur dengan lagu apa tu Aiman? Cool for the Summer daripada Demi Lovato. Jadi kita akan kembali lagi hanya di UFM Info Muzik Terkini. 93.6 UFM Info Muzik Terkini. Kembali lagi kita bersama dengan Puan Linda. Jadi Alia, ada apa-apa lagi soalan nak tanya kat Puan Linda? Tadi kita dah tahu serba sedikit kan Aiman. Jadi kita nak tahulah seterusnya jenis Puan boleh terangkan jenis penamatan melalui peletakan jawatan secara paksa atau forced resignation lah. Okey, peletakan jawatan secara paksa ni adalah keadaan di mana seseorang pekerja itu tidak mempunyai pilihan melainkan meletakkan jawatan atas sebab wujud unsur duress ataupun tekanan daripada pihak majikan. Bukan kata kalau kita tengok perkataan peletakan jawatan tu macam dia sendiri yang nak kan? Yang nak, tapi dalam untuk kata dalam untuk paksa ini adalah ada elemen paksa tu kat situ. Okey. So ciri-ciri yang peletakan jawatan secara paksa ni kita boleh lihat lah. Yang pertamanya, wujud unsur paksaan atau ugutan daripada pihak majikan sama ada berbentuk lisan, bertulis atau fizikal terhadap pekerja sehingga pekerja sendiri bertindak untuk berhenti kerja. Ada ugutan. So you paksa you ni buat surat berhenti. Kalau tidak saya tak bayar gaji. Antaranya gaji majikan yang paksa. Majikan. Ugut lah tu dah. Selalunya gaji lah dia kata. Kalau tak ni saya takkan bayar gaji. Okey. Yang kedua, pekerja tidak diberi masa yang sewajarnya untuk beliau membuat keputusan terhadap permintaan, tekanan, ugutan, pelawaan majikan untuk pekerja meletakkan jawatan. Memang on the spot. Maksudnya tak ada esok apalah you fikir balik tak ada. Sekarang juga. Okey. Dan yang ketiga, majikan menyediakan surat peletakan jawatan pekerja dan meminta atau mengarahkan pekerja menandatangani saja. Maksudnya dia dah siap dah surat tu. Sign je. Tolong buatkan. Tolong buatkan. Kan? Aduh. Okey. Kiranya macam tiga-tiga yang dicakap ni memang banyaklah sekarang ni. Macam yang ni pun banyak juga. Banyak juga, ya. Jadi kalau macam unsur paksaan ni, adakah pekerja tu kena sediakan bukti untuk pihak jabatan ni? Jabatan tahulah pasal kalau kena macam, ugut ni. Kalau majikan yang kata buat surat tu sekarang, adakah diperlukan sediakan bukti? Macam perayu kalau lah. ikutkan memang kena ada lah. Tapi seperti yang kita yang kita tahulah, surat tu satu surat kan. Lepas tu dia sign. So susah sikit lah. Saya rasa kalau yang ni macam susah sikit. Melainkan kalau ada
melalui WhatsApp ke. Ni dia hantar melalui email ke apa. Ni surat ni mungkin boleh kita jadikan sebagai satu bukti lah. Tapi kalau kata simple macam tu saja, selalunya susah sikit lah kita nak buktikan lah. Kira macam dia ugut dengan lisan pun susah juga. Susah jugalah sebab benda mereka kalau ada rekod dia. Rekod. Kan cepat lah. Kalau macam dia cederakan pekerja dia. Itu boleh lah Itu dah tunjuk. jadi lain dah tu saya rasa. Tapi boleh lah maksudnya salah satu ni. Tapi pekerja pun boleh lah buat report polis lah. Kalau kata ada fizikal ke apa kan. Okay. Jadi kita nak teruskan dengan soalan seterusnya. Apakah syarat untuk peletakan jawatan secara paksa ni? Okey. Syarat yang pertama adalah meletakkan jawatan serta-merta dan bukannya memberikan notis mengikut terma dan syarat-syarat dalam surat pelantikan jawatan lah. Itu salah satu kita nampak. Kita nampak lah dia dah. Maksudnya 24 hours salah satu ya. So yang kedua, surat peletakan jawatan perlu menggambarkan wujudnya unsur paksaan. Perlu dinyatakan sebab peletakan jawatan dan bukannya menyatakan penghargaan kepada majikan. Kena letak sebab, jangan cakap benda lain. Saya terpaksa ni sebabkan majikan telah menurunkan pangkat saya ke apa ke macam itulah, ataupun tidak mahu membayar gaji saya. Jangan setengah orang kan saya menghargai jasa tuan itu macam macam surat lain macam surat biasa pula kan. Okey. Dan yang perkara berikut yang tidak dikira sebagai peletakan jawatan adalah kita tengok pada tempoh masa lah. Kalau kata contohnya yang dia kata hari ni berlaku, dia kata orang tu paksa dia, so dia sign esok, so tempoh masa tu macam tak tally lah kan. So ada tindakan condonation lah, dia panggil condonation, maknanya pekerja tu macam menipu ke? Bukan menipu, macam mengiyakan tindakan majikan terhadap dia. Condonation tu lah dalam bahasa undang-undang lah ya. Ataupun pekerja tu telah diberi pilihan dan memilih pilihan yang lebih menguntungkan, iaitu letak jawatan berbanding menghadapi tindakan disiplin. Kiranya contoh, memang dia buat perangai, pekerja tu buat perangai, dia lagi so majikan bagi pilihan, you nak letak jawatan ke you nak kena tindakan disiplin. Okeylah saya pilih tu. Tu kira tak ni lah kan. Tak dikira paksa lah. Dia ada pilihan lah ya. Dan yang ketiga, tiada tindakan serta-merta oleh pekerja bagi membuktikan wujudnya elemen paksaan seperti laporan polis. Itulah mungkin macam tadi nak jawab soalan tadi tu, macam mana nak bukti tu. Salah satu cara dia kena buat laporan polis lah lepas pada tu. Mengatakan dia pada sekian-sekian tarikh oleh siapa telah dipaksa menantangi surat tak jawatan. So benda tu kuat juga untuk sebagai bukti lah. Jadi kita sebelum kita akhiri ni lah kan, saya nak tanya lah dekat Puan Minda. Bagaimana kalau macam untuk para pendengar kita, mungkin ada pekerja di luar atau majikan di luar berminat untuk pergi menggunakan perkhidmatan jabatan ini. Apakah prosedurnya? Steps dia. Okay. So kalau kata mana-mana pekerja yang terlibat dengan yang kita nyatakan sebentar tadi, so boleh datang ke pejabat kita secara sendirilah. Maksudnya datang, nanti kita, selalunya kita akan minta dapatkan khidmat nasihat dahululah sebelum kita terus ambil, walaupun kita tahu sebab kadang-kadang diorang ni pemahaman diorang lain daripada yang pemahaman jabatan. So kita akan tanya soal jawab diorang apa yang kita nak tahu tu. So kalau kata betul ada benda-benda elemen yang kita nyatakan tadi, so kita akan minta dia kita akan bagi satu borang lah untuk diisi. Dipanggil sebagai borang P1 P1, dan diisi borang tu dan kena buat 3 salinan bersama dengan 3 salinan IC. Itu saja. Untuk permulaan lah. Sebab pada tu selepas kes dah difailkan, kita akan bagi pada pegawai akan bagi 2 borang lah, borang P2 dan P3, dan masa tu pekerja boleh bagi lagi dokumen-dokumen lain yang berkaitan lah dengan perhentian dia, untuk supporting dokumen lah. Ini untuk dua-dua lah, majikan ataupun pekerja lah, sama je. Kita memang bukan, kita tak prefer siapa-siapa tak ni. Sebab kita sebagai jabatan kerajaan, kita memang tak pilih pekerja atau majikan. Kita layan apa yang betul, itulah maksudnya. Kita tak ada kata support bias siapa-siapa. Jadi kita akan minta kedua-dua pihak, majikan, pekerja datang pada satu tarikh yang kita tetapkan, dipanggil sebagai mesyuarat undi damai, di mana kita akan sebagai mediator lah. Dan sekiranya kes
kes tu dapat diselesaikan pada peringkat kita, so kes tu kita anggap settle lah. Tetapi kalau kata kes ni tak settle, macam tidak dapat diselesaikan, dan pihak-pihak ingin bawa kepada lagi tinggi, so kita akan rujuk kepada ibu pejabat untuk sama ada kes ni wajar dirujuk ke mahkamah ataupun tak lah. Mahkamah perusahaan Kiranya masa mesyuarat tu pihak jabatan akan jumpa seorang-seorang dulu kan. Lepas tu baru ada mini meeting bersama mereka semua. Betul. It's a good lah. Kiranya macam dia ada proses dia. So kiranya kalau selain daripada pergi jumpa kat pejabat, apa lagi yang boleh contact melalui phone ke email ke? Boleh. Kalau kata orang tu tak boleh nak hadir masa mungkin dah bekerja ke apa ke, boleh emailkan kepada kita lah di jppmcell@mhr.gov.my ataupun email lah kan. Email je. Selalunya email lah. Kiranya macam social media tak ada lagi lah kiranya. Kita belum ada lagi setakat ni. Sebab saya dengar lah yang jabatan ni pun merupakan baru lagi kan. Boleh pun cerita sikit lah, berapa lama dah jabatan ni? Kita jabatan ni baru dah lama, tapi kita baru je berpindah daripada bangunan UMNO ke bangunan Menara Bank Rakyat di Shah Alam. So lepas ni bolehlah datang situ. Jadi kalau kepada siapa yang nak pergi ke jabatan ini, boleh pergi ke bangunan mana tadi? Bangunan Menara Bank Rakyat Shah Alam, ataupun boleh kontak kita di nombor 0356501600. Talian ni lah utama kita lah. Jadi boleh telefon dahulu untuk kena pasti dulu masalahnya. Dan barulah pihak jabatan akan guide lah prosesnya. Okey, jadi sebelum kita akhirlah kan, saya nak tanyalah satu last question. Dalam selalunya mengikut pengalaman puan kan, berapa lama tempoh untuk satu kes tu diselesaikan? Ia bergantung kepada satu-satu kes lah. Kita tak boleh orang kata spesifik. Dan kes tu pun sebenarnya kan, walaupun kata forced resignation, dia berbeza-beza tau. Penceritaan itu berbeza-beza daripada satu kes yang lain. Dia boleh jadi pada hari yang sama tu settle, ataupun boleh mesyuarat yang kedua pun boleh settle, ataupun memakan masa yang lama lah. Maksudnya bila bawa ke pejabat, bawa kepada mahkamah tu, itu ambil masa yang lama lah, berbulan jugalah. So tak boleh nak kata ni lah, itu terpulang kepada kes dan majikan dan perayu tu. Pekerja tu bila kita dah ambil kes tu, kita anggap dia sebagai perayu lah. Itu sajalah perkongsian kita nak tanya pengalaman. Banyaklah ilmu yang kita dapat juga kepada pendengar-pendengar UFM pun boleh praktikkan. Maybe ada yang tengah bekerja ke, maybe ada yang stres bekerja. Yang baru yang bakal bekerja. Kan sekarang student ambil part time ke. So bolehlah tahulah hak-hak dia. Sebenarnya ini hak-hak pekerja yang kita perlu tahu. Betul. Jadi bakal pekerja pun mungkin boleh tahu kan. Jadi ini satu perkongsian ilmu. Kita harap perkongsian daripada jabatan ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Okey, jadi untuk sesi ini kita berehat dahululah. Selepas ini saya dan Aiman ada lagi di sini sehingga jam 2 petang. Jadi teruskan bersama di UFM. Info Muzik Terkini.